asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah yang menemukan kita pada pagi ini dalam rumahnya, dalam satu rangka majlis ilmu yang kita panggil sebagai kursus pengurusan jenazah anjuran Masjid Bandar Seri Putra. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehingga di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, muslimin, muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar, semuanya sihat ke? Alhamdulillah. Saya ingat kat dalam tu tadi. Kan hampir-hampir nak masuk sana, rupanya sana kursus umrah. Sini kursus orang mati. Kan. Eloklah tu kan bersaing. Cik baik tak ada kursus kahwin sini. Kalau ada kursus kahwin kosong sini rasanya kan. Jadi bila saya melihat kedudukan kursi dengan meja macam ni, ini lebih kepada daurah. Kalau saya buka kitab okeylah. Tapi kalau kursus yang bermula pukul 9 dan dijadualkan habis pukul 4 petang, bukan. Oh, satu saya terlajak kan. Satu je memang saja, satu pun ya. Maka tak sesuai kalau kita duduk. Saya kena berdiri, saya kena berjalan. Tapi kalau mic macam ni, bolehlah kot saya berjalan ke belakang ke apa kan. Biasa kalau kursus pengurusan jenazah ni tuan-tuan, puan-puan, dia dulu masa tahun 90-an, kita buat sebulan. Kitab kulit ke kulit. Masa tu kat Masjid Negara. Daripada awal, orang tengah nazak sampai pengebumian. Istimewanya dia pula sebulan tu, dia buat detail. Mandi betul-betul, kafan betul-betul, kemudian ke bumi pun betul-betul. Segala inci pengurusan jenazah semualah. Sebulan. Jadi memang sebulan tu orang-orang yang memang ambil kursus penuh lah. Kemudian ada rungutan, panjang sangat sebulan. Urus jenazah pun bukannya sampai sebulan. Kan sehari pun tak sampai kan. Jadi dikurangkan menjadi 2 minggu pada awalnya. 2 minggu pun orang komplain, panjang sangat. Manusia semakin hari semakin nak pantas. Ya, kita masak pun dulu kalau nak masak gulai, masak ayam ke apa ke, kena masak, kena tanak perah santan apa semua. Tapi zaman sekarang beli yang pre-cook kan. Masuk dalam oven 5 minit dah siap dah. Kadang-kadang tak payah masuk oven pun. Letak dalam air panas dia menggelegak, benda tu dah siap. Punyalah orang nak instant kan, segera. Maggi tu dah lama dah. Maka dipendekkan menjadi 2 hari. Sabtu dan Ahad. Sabtu teori, Ahad praktikal. Masalah yang timbul ialah Sabtu orang datang, Ahad orang tak datang. Itu biasa. Dipendekkan menjadi sehari. Pagi hingga petang. Pukul 8 sampai pukul 5 petang. Alhamdulillah, pagi ramai. Petang suku payah. Kan? Tak boleh jadi ni. Sehinggalah dipendekkan lagi, akhirnya menjadi 4 jam sahaja. 9 sampai pukul 1 nak himpunkan pengalaman atau ilmu yang sebulan dari tu menjadi 4 jam. Zaman sekarang ni memang nak kena segera. Buat video pun tak boleh panjang-panjang. Masjid ni famous dengan video dia kan. Seminit orang tengok. Cuba kalau buat ceramah sejam, tak ada siapa tengok. Percayalah. Ni rakaman SPJM punya Facebook. Tuan-tuan tengok berapa orang view dia. Dapat 3 orang pun kira bersyukur lah kan. Ya. Jadi sebab benda ini, bab ilmu dan juga masa, orang dia sangat memilih. Ya, dia tengok pada awal-awal saja. Kalau menarik, dia akan terus tengok. Dan juga masa, kadang-kadang sibuk dengan urusan lain. Jadi 4 jam tuan-tuan, kita akan sentuh keseluruhan
ilmu pengurusan jenazah ni daripada awal nazak sakaratul maut sehinggalah pengebumian. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan akan berpandukan slide yang saya sediakan di hadapan ni, kami sediakan di hadapan, dan juga buku nota kecil yang diberikan dekat situ. Ya, semua dapat dah? Ada yang tak dapat? Ada yang baru sampai tak dapat? Ni ada kak seorang tak dapat ni. Belah belakang ni. Ni abang pun tak dapat. Ada lagi? Boleh. Ni. Ada. Angkat tangan ni, nanti urusi akan bagi. Buku itu adalah hadiah kecil daripada saya. Buatlah catatan ke apa situ, sebab ia merangkumi 3 perkara penting dalam bab teori yang kita akan bincang nanti, iaitu bagaimana, yang itulah berkaitan dengan tajuk tak boleh tekan ni, sudah dah tak keluar ni. Baik tuan-tuan ya, lupa pula kan, kita ni ingat macam kita ni famous sangat je, tak perkenalkan diri pula kan. Ya, sebab tadi saya baru kuliah saya daripada Masjid Jarum tadi, ada kuliah subuh, terus sampai ke sini, dan sebenarnya rumah saya dekat je, sini ke rumah saya 13 minit je, dekat Bandar Baru Nilai, dekat. Tapi kerana kita daripada Jarum tadi 20 minit, 20 minit 25 minit macam tu lah. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Rafi Zainal, ataupun nama glamour dia apa dia tak? Ustaz Undertaker. Pernah dengar tak? Tak pernah. Siapalah Undertaker ni, bukan main wrestling ke tak? Ya? Tapi saya tak pernah join mana-mana tournament. Tak pernah pun cok slim orang, tak ada. Ya? Kalau nak cuba boleh juga lepas ni kan. Tapi kerana saya memiliki satu lesen bidang khas yang dinamakan Diploma Science in Embalming and Undertaker. Sains dalam pengawetan dan pengurusan mayat, yang saya ambil secara khusus di Manila, Filipina. Satu bidang yang bagi setakat pengetahuan saya tak ada lagi orang Islam di Malaysia yang mengambilnya. Sebab ini adalah bidang kepakaran bagi orang yang bukan Islam. Tapi kenapa saya ambil? Ada sebabnya. Ya, nanti saya akan tunjukkan beberapa video buat tatapan semua kan. Baik. Saya sebagai pengurusi bagi Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, SPJM, sebuah badan NGO peringkat kebangsaan yang berkhidmat dalam pengurusan jenazah dalam dan juga luar negara, termasuk pengurusan Islam dan juga bukan Islam. Pengalaman saya dalam bidang pengurusan jenazah ni baru lagi, dalam 19 tahun. Ada lagi orang lama lagi kan, 19 tahun tu budak bawah SPM kan, betul lah ibarat saya ni. Ya. Dan saya berasal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ada orang kampung tak sini? Ada kan, mesti ada pula. Menetap lama di Kuala Lumpur dan baru setahun berpindah. Dan ada sebuah madrasah di Taman Melawati, Mahat Tahfiz Kemahiran Nur Fatah. Dan juga ada menguruskan badan khairat peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dan juga saya yakin di masjid ni pun ada badan khairat sendiri. Ya. Baik tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak tentang background saya. Yang mana pagi ini kita akan buat dalam 2 sesi, teori dan praktikal. Dalam bab teori, saya akan terangkan 4 perkara di hadapan ini. Tuan-tuan lihat dekat depan ni, ataupun dalam buku tuan-tuan, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang tu? Takkan menangis saja depan orang tua kita, dia tengah sakit. Apa yang perlu kita buat? Ini kita akan sentuh. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, baru meninggal. Takkan baru meninggal tu angkat masuk bilik air mandi, baru meninggal terus panggil jenazah. Dia ada prosedur. Yang ketiga, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Ini penting juga. Kadang-kadang orang yang tak biasa, waktu berlaku kematian dia tergamam. Orang tanya, mana permit kubur? Dia pergi cari kat kubur, minta kat security tu, permit kubur ada tak bang? Bukan situ ya, permit kubur ni tempat dia lain nak dapat. Alright. Dan yang keempat, rukun pengurusan jenazah. Rukun pengurusan jenazah ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Berapa? Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Senyap, bukan semua tafakur. Subhanallah. Kan?
Rukun penguasaan jenazah ada 4. Saja saya buat begini. Kot ada yang 5 kan. 4. Apa dia? Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Jadi dalam bab teori ini, 3 bab yang pertama ni ada dalam buku tuan-tuan dan puan-puan, diselitkan dalam tu secara ringkas. Dan dalam bab praktikal rukun pengurusan jenazah nanti ada tak ada dalam tu, tapi kalau nak dapatkan maklumat yang lebih lengkap, kenalah dapatkan bukunya. Ni baru nak promote buku dia kan. Ini bukunya, Pengurusan Jenazah Mudah Sahaja, istimewa disertakan kaedah dokumentasi, pengurusan jenazah reput dan berisiko tinggi. Ni semua ada ni. Kalau penyakit COVID, HIV, AIDS, orang yang mati berulat, orang yang mati terbakar, orang yang mati lemas, semua ada dalam buku ni. Yang kita belajar biasanya pengurusan jenazah biasa. Ya. Kejap lagi kita belajar nanti kalau ada model jenazah biasa. Macam mana kalau kita nak berhadapan dengan mayat yang reput, mayat yang berulat, mayat yang terbakar? Ni semua kena belajar juga, kena tahu juga. Jadi saya akan terangkan juga waktu praktikal nanti. Tapi dalam sama, di sini ada panduan lengkap berserta dengan gambar dan juga panduan solat jenazah gaib, talqin dan sebagainya. Ada gambar dia. Tuan-tuan ya. Kalau di luar, di Shopee, dulu saya buka untuk Shopee, sekarang dah tutup dah. RM35. Tapi khusus untuk peserta kursus, harganya RM40 insya-Allah. Boleh? Mahal pula ustaz ni, main aja ni. Dia 40 ni bukan satu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ambil 2. Nampak? Satu lagi ni 40 kisah orang mati. Ya, ni kisah pengalaman sepanjang saya menguruskan jenazah. Baru siri pertama. Siri kedua tak tahu bila nak buat. Ya. Kalau baca tentang 40 kisah orang mati ni, tuan-tuan jangan fikir macam buku Mastika ke apa, tak ada. Tak ada cerita hantu ke, cerita mistik ke, lidah terjoleh ke, tak ada. Ya, cukup-cukuplah cerita tu dalam buku tu. Ini cerita pengajaran dia, pengajaran masyarakat yang kita boleh ambil iktibar, ya, yang baik-baik saja. Ya. Jadi kalau ambil buku ni 2, dapatlah 40. Boleh jumpa dengan urus dia dekat depan sana. Kalau ambil buku ni 1, 30. Tambah 10 dapat ni. Tapi kalau ambil buku ni 1, 20. Macam itulah cerita dia. Biasalah orang meniaga kan. Ya, tapi tuan-tuan kalau dapatkan, boleh dapatkan pada urus dia di luar ya. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam hal teori, saya akan sentuhkan 4 perkara ini termasuk rukun pengurusan jenazah. Dalam bab praktikal pula, saya akan sentuh tentang praktikal 4 perkara juga, iaitu mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dalam bab mandi, istimewanya dalam kursus ini, saya tidak akan menggunakan setitis air pun ketika praktikal nanti. Biasa kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah hadir kursus dekat luar, masjid ke mana-mana tempat lain, waktu praktikal mandi, dia akan mandikan orang tu betul-betul. Tapi dengan saya tak ada. Sebab apa tak ada? Kalau kita buat, dia akan jadi 2 musibah. Ada musibah tuan-tuan. Ya, saya dah buat kursus ni dah 10 tahun dah. 12 tahun dah saya buat kursus ni. Memang saya akan nampak 2 perkara ni akan jadi kalau kita mandikan orang tu. Pertama apa dia? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Itu confirm. Pasal apa? Pasal waktu kita nak mandikan jenazah ataupun model tu nanti, yang tu kawan-kawan kita. Bila kawan-kawan, saya tak habis cakap lagi dia dah curah muka dah. Dia geletik kawan tu, gelek-gelek, curah air. Itu biasa. Orang belakang yang tak tahu apa, sebab dia berkumpul, jadi orang belakang yang rendah-rendah ni tengok apa benda tu. Apa dia gelak-gelak tu. So tak dapat objektif dia. Yang kedua, kalau kita guna air waktu praktikal mandi nanti, yang jadi model balik demam panas tuan-tuan. Bukan sebab badi mayat. Demam panas sebab kena buli. Satu lagi sebab dimandikan terlalu lama. Time tu lah tuan-tuan dah banyak soalan. Ustaz ni apa? Berapa gayung? Ni sabun apa? Ni apa? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Time bila kau nak bertanya kan. Jadi kita tak guna air, hanya simulasi. Cara nak pusingkan kanan ke kiri, nak keluarkan najis, itu kaedah yang lebih penting kita belajar ya. Dalam bab kafan, saya akan terangkan tentang cara-cara kita nak bentangkan kain kafan. Ini kaedah ya. Apa cara sekalipun diterima asalkan mayat tu menutup auratnya.
Adapun kaedah yang saya tunjukkan ini 4 kaedah. Pertama, kaedah biasa, basic. Simple je. Ya, potong kain, 3 helai bentang, dah siap. Tu je. Kalau tuan-tuan lupa 3 kaedah yang lain, ingat kaedah yang pertama tadi pun dah cukup dah. Yalah, mana tahu time belajar ingat. Keluar depan tu tersepak batu dah lupa dah. Apa aku belajar tadi tapi dia ingat yang pertama tadi. Okeylah, basic. Yang kedua, kaedah macam mana nak buat kalau mayat itu badannya besar. Badan besar pula macam mana kan? Kain bidang 60. Ni mayat ni bidang 90. Macam mana nak adjust ni kan? Nak menjahit ke apa? Jadi kita akan terangkan kaedahnya. Yang ketiga, bagaimana kita nak bentangkan kain kafan bagi mayat yang ada penyakit berisiko tinggi. Reput, penyakit mati terbakar, orang yang mati lemas, mayat yang berulat. Macam mana kita nak bentang kain kafan dia. Dan yang keempat, kaedah yang kita bentang ini sesuai untuk lelaki dan wanita. Sebab kita nak belajar ni, kalau boleh kita nak uruskan jenazah keluarga kita sendiri. Katakanlah kita anak lelaki, mak kita meninggal dunia. Kita belajar, tapi alamak untuk lelaki saja. Orang perempuan macam mana cara dia? Jadi kaedah yang sama juga kita buat. Orang perempuan nak belajar kaedah lelaki, kaedah yang sama juga. Ada sama. Kami tak menggunakan kain kapan yang banyak. Biasa kalau tanya orang-orang lain, 13 meter, 15 meter, 18 meter, 20 meter pun ada kain kapan. Dengan kami hanya menggunakan 10 meter kain saja. Cukup lengkap dan menutup aurat walaupun badan dia besar. Dia ada kaedah dia. Ya. Cuma dalam bab kafan ini satu je masalah dia. Apa dia? Siapa nak jadi model dia? Ya, jangan takut tuan-tuan ya. Saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan volunteer. Saya nak jadi model. Sebab apa? Banyak keistimewaan dia. Yang pertama, siapa jadi model, insya-Allah panjang umur dia. Saya tak jaminlah insya-Allah ya. Jangan takut. Saya nak jadi model ustaz. Itu penting. Sebab 5 tahun lepas ada orang tu nak jadi model. Alhamdulillah dia jadi model. Tapi sampai sekarang dia hidup lagi. Siapa orang tu? Saya sendiri tuan-tuan. Testimoni ya. Jadi boleh. Yang kedua, orang yang jadi model nanti dia dapat satu perasaan, mungkin mudah-mudahan hidayah daripada Allah. Dalam kehidupan, time tu lah menyesal, ya Allah, aku bertaubat, aku tak buat lagi ya Allah. Nitik air mata dia kan. Hidayah Allah datang mudah-mudahan. Yang ketiga, siapa jadi model nanti? Dia dapat satu achievement, pencapaian yang orang lain tak dapat lagi. Kalau orang cakap saya pernah daki Gunung Kinabalu, orang lain pun pernah lah daki Gunung Kinabalu. Saya pernah jelajah satu Malaysia, orang lain pun pernah lah. Saya pernah pakai baju ini, saya pernah buat ini, itu ni, semua orang pernah. Saya pernah dikapankan. Siapa kat sini pernah kena kapan? Tak ada siapa challenge. So kita dah sampai satu pencapaian lain. Dan yang keempat pula lagi istimewa. Siapa yang kena kapan nanti, minta kawan-kawan tolonglah rekod gambar dia, video dia. Cikit, buat profile picture. Inilah wajahku setelah aku meninggal dunia. Buat video, post kat TikTok, FYP tuan-tuan. Kalah basket pada si Putra punya TikTok. Kan? Baiklah, itu untuk dalam bab kafan. Dalam bab solat jenazah, kita akan terangkan pula tentang kaedah untuk solat jenazah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun tahu solat jenazah ni. Solat jenazah ada berapa rakaat? Berapa rakaat? Asyik baik abang kita dah jawab awal-awal dah. 4 takbir. Jangan kata 2 rakaat confident. Ya, orang takbir kedua dia rukuk. 4 takbir kita tahu, kita akan terangkan. Cuma saya akan tambahkan lagi dengan panduan solat jenazah gaib. Pernah dengar solat jenazah gaib? Pernah dengar kan? Siapa yang gaib? Kita gaib ke mayat yang gaib? Mayat gaib. Takut nanti ada orang yang pandai, orang yang dipandang asal solat jenazah dia gaib. Asal solat jenazah dia gaib kan. Jadi solat jenazah gaib ni bilakah waktunya, sampai bila, bagaimana keadaannya, apakah syaratnya, rukunnya, kita akan terangkan nanti insya-Allah. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Maka tak perlulah kita pergi ke kubur. Sini kubur paling dekat kat mana, Pak Haji? Petronas, Bandar Seri Putra ni. Tak payahlah kita naik kereta ramai pergi sana, tak perlu. Ya, tak perlu kita gali tanah kat luar tepi-tepi ni, tak perlu. Ya, sebab biasanya tanah kubur ada tukang gali sendiri, ada orang yang tahu nak buat kapan lahat semua. Itu kerja mereka. Serahkan kepakaran itu pada mereka. Kita punya urusan ialah nak tahu macam mana cara nak turunkan jenazah di tanah kubur. Adab-adab di kubur.
Sebab yang berlaku selalu bila nak uruskan pengebumian, yang turun satu orang mayat. Biasa yang menyambut dalam liang 3 orang. Tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Tu berlaku kan. Semua nak bercakap. Kadang-kadang akak-akak tu lebih-lebih, tu kepala tu saya ingat kan, buka kain tu, tanah terbuka. Serabut 3 orang kawan nak turunkan jenazah tu. Jadi kita terangkan dari segi adab, peraturan bagaimana kaedahnya dengan lebih tertib. Ya. Lipat kemas-kemas, pas kat saya ya. Jangan buat kapal terbang. No, Ustaz. Kalau nak buang air ke, jangan tahan ya. Saya nampak reaksi tu kalau tak nak buang air. Pergi je lah tandas. Tak payah minta izin. Please teacher, may I go out? Tak payah. Get out je. Ya. Baik. Topik yang pertama, bagaimana dengan orang dari bahasa mabuk. Maut itu kematian. Sakaratul maut, mabuk di ambang kematian. Orang mabuk tak lagi beza mana baik, mana buruk, mana dosa, mana pahala, mana hitam, mana putih. Kerana orang mabuk ini dalam keadaan khayal. Orang mabuk naik kereta, dia langgar orang, langgar traffic light, semuanya langgar traffic light, semuanya jadi karamah ke apa kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ajar pun dia boleh sambung lagi. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang siap makna, aku bersaksi. Ini semua pembongak tuan-tuan. Nak menunjukkan husnul khatimah, siap jari macam ni. Dah mati kan. Ini semua berlakon. Hakikatnya nak menyebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah di ambang kematian. Ya, kita disunahkan ajar la ilaha illallah. Begitulah pada orang yang sedang nazak. Jangan ajar terlalu panjang, jangan ajar terlalu pendek. Mana kata jangan ringkas sangat, jangan slow sangat, jangan terlalu laju. Ini kadang-kadang ikut drama juga. Ikut saya bang. La ilaha illallah. Itu bang namanya. Jangan silat-silat orang tengah nazak tu lempang gitu, cepat sikit. Jangan kita buat macam tu. Dan jangan pula terlalu laju pula. Ikut saya bang. Afru zikri falam annahu la ilaha illallah. Ramai-ramai pula buat tahlil tu. Kan? Tak sesuai. La ilaha illallah. Kita bisikkan perlahan. La ilaha illallah. Cuba ikut tuan-tuan dan puan. La ilaha illallah. Begitu saja. Bisik kat telinga dia. Dan sekiranya dia dapat menjawab sekali, dia dapat sebut kata tu la ilaha illallah, cukup. Jangan kita paksa dia. Alhamdulillah bang, teruskan bang nak ambil tasbih ni. Tak perlu kan. Kita cukup sekali pun cukup. Sebab Nabi sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia dapat sebut la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Cukup kalimah tu sekali pun dah. Melainkan kalau dia ada sebut perkataan lain sudah itu. Kita dah ajar dah dia. Dia pun sebut la ilaha illallah. Alhamdulillah dapat juga dia sebut. Nak air ke bang? Nak. Habis. Perkataan lain ada sebut. Jadi kena ulang balik kalimah itu la ilaha illallah. Sekiranya kalimah itu dia tak dapat sebut, ajar yang ringkas. Ulama kata sebut Allah pun boleh, asalkan dalam hatinya pegang kalimah tu. Allah, Allah, dia pun Allah pun boleh dah. Sekiranya dia langsung tak boleh sebut, lidah dia keluh, mata dia terbuka, ataupun dia memang tak ada reaksi apa-apa, mintalah dia bagi isyarat dia terima kalimah itu. Kalau abang dengar suara saya, cuba abang gerakkan jari, tanda abang terima kalimah ni. La ilaha illallah. Dia pun juga gerak jari. Maknanya dia pegang kalimah tu. Cukuplah. Itu kemampuan dia. Dan sekiranya dia mati tanpa sebut kalimah itu, tanpa bagi apa-apa isyarat, maka apa perlu kita buat? Husnuzon, sangka baik. Mungkin dia sebut, cuma kita saja yang tak sedar ataupun tak perasan. Cukuplah. Kalau orang tanya, apa sebut tak? Tak tahulah. Mana diam tapi tak tahulah. Sangka baik sajalah. InsyaAllah dapat. Cakap macam tu. Baik. Ya. La ilaha illallah. Yang kedua, bacakan mana-mana surah dari Al-Quran di sisi sakit. Apa-apa surah boleh. Saya tahu Al-Fatihah je. Baca surah Fatihah. Saya tahu Qul Huwallahu Ahad. Baca Qul Huwallahu Ahad. Apa saja surah pun boleh. Yang pendek-pendek pun boleh. Saya tahu surah Al-Baqarah je. Baca Al-Baqarah. Kan? Kalau yang handal lah kan. Antara surah yang disurahkan ialah surah Yasin.
baca surah Yasin. Surah Ar-Ra'd tu boleh baca. Ini membantu dia untuk memberi ketenangan. Ya, ketika dia ambang sakaratul maut, bacakan pada dia. Bergilir-gilir pun boleh. Jangan baca serentak. Takut sekali tu je kita baca, lepas tu kita, air kaktus tak nak. Boleh memilih. Air, nak air apa? Kita mau ambil air kat kowe tu. Nak air kowe. Tak nak. Kau nak air apa ni? Ada geram dah ni. Nak air apa? Kita mau bancuh kopi O. Nah, tak nak kopi O. Fresh orange. Nah, menyirap dari aku ni. Kan. Sabar. Dia kadang-kadang dia hilang. Dia dalam keadaan mabuk. Nah, tolonglah cakap, Baba nak air apa bang? Cakaplah saya buat. Nak sendirian ni. Starbucks. Kata dia, sudah. Kau Starbucks kau minta kan? Kau tahu tak sekarang ni orang telah boikot. Kita jangan bersyarah kat dia time tu. Kan? Ya? Cakap baik-baik. Minta maaf lah bang. Bukan saya tak mampu nak beli. Tapi kalau saya pergi sana beratur, orang ambil gambar viral. Kan? Tengok tu orang Melayu dah masuk mula masuk kan. Jadi macam mana nak buat ni? Dia nak minta tapi kita rasa macam tak mampu nak tunaikan. Cakap baik-baik. Minta maaf saya tak dapat sediakan. Kalau abang nak saya sediakan yang lain. Tapi kalau kita mampu tunaikan. Itu cara dia. Ya? Kan terjelit terbelit pula saya. Baik, tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, kita cakap baik-baik. Sebab apa? Ketika itu syaitan akan datang cuba menghasut dia. Syaitan akan datang menyerupai, mungkin arwah abah dia, mungkin arwah ibu dia, menyerupai. Dalam hadis sebut dia ada menyerupai. La ilaha illallah. Kalau dia orang beriman, jangan kita risau. Allah akan bimbing dia. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah berpesongkan hati ataupun Allah boleh sesatkan orang-orang zalim. Siapa orang zalim ni? Zalim dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka ketika itu walaupun ramai ajar kalimah la ilaha illallah pada dia, dia dengar, tapi kalimah itu hanya sangkut di gorgoroh, tak lepas. Nak sebut tak lepas. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Sebab itulah pentingnya kita ni beramal, jaga amalan kita sebelum kita kembali pada Allah Taala. Baik tuan-tuan dan puan. Habis bab yang ketiga ni, bab yang pertama ni. Cuma ada satu lagi perkara yang saya tak sebut dalam slide, dalam buku pun tak ada. Iaitulah kita kena bimbing orang yang tengah nazak supaya sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah penting. Waktu tu dia akan mengeluh, orang sakit, aduh sakitnya, kenapalah Allah uji aku macam ni, aduh aku ni banyak dosa, masuk neraka kot aku ni. Dia akan cakap mengarut. Kita kena bimbing dia supaya sangka baik kepada Allah. Sebab ada satu hadis qudsi, Allah Ta'ala menyebut, aku menurut pada sangkaan hamba-Ku. Jika hamba-Ku bersangka baik padaku, maka aku kurniakan kebaikan pada dia. Jika hamba-Ku bersangka buruk padaku, aku biarkan dia dalam keadaan kesesatan. Jadi kita kena bimbing dia. Mak, sabar mak, sakit ni penyembuh, sakit ini penawar dosa. Sabar mak, kita orang beriman insya-Allah masuk syurga. Pujuk dia. Ini sunnah. Cakap yang baik-baik ketika ziarah orang sakit. Cakap kebaikan dia, cerita kebaikan dia supaya dia sentiasa sangka baik kepada Allah Taala. Baik, selesai bab yang pertama. Ada soalan? Tak ada. Bagus. Kan? Ya, biasa minit-minit pertama ni memang orang akan dia belum fresh lagi. Di ujung-ujung last minute terpaksa nak minta minit tambahan. Orang dah azan dah. Tambah lagi Ustaz 2 minit soalan. Tak maaf lah ya. Baik. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baik, orang yang baru meninggal dunia kita ucap apa? Alhamdulillah. Oh, innalillah. Terkejut saya. Seronok sangat. Alhamdulillah meninggal juga kau kan. Kita akan menyebut kalimah istirja, iaitulah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Inilah kalimah dia. Wa basyirus sabirin. Beri kabar gembira pada orang yang sabar. Allazina idza asabatkum musibah, iaitu orang-orang yang apabila ditimpakan musibah, qalu, mereka berkata, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua datang daripada Allah, pada Allah kita kembali. Ini kalimah bukan hanya kematian. Bahkan apa saja musibah yang kita dengar, orang sakit, orang yang kehilangan barang, orang yang dalam keadaan kecewa, kita sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ajar pada dia, sebut pada dia. Baik, kita kena sebut ini bukan hanya pada orang Islam. Pada kematian orang bukan Islam pun kita sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itulah kalimah sunnahnya. Kita sebut rib. Semua nak rib. Rib
Jiran kita ahli yang meninggal dunia pagi tadi, RIP, kita hantar WhatsApp kat dia. Apa tu RIP? RIP apa? Rest in peace. Berehatlah kau dengan tenang, bahasa kita kan. Keyakinan kita, akidah kita, adakah orang yang mati dalam keadaan kufur berehat dengan tenang? Boleh tak kita doakan dia? Semoga engkau tenang di alam sana. Boleh? Tak boleh. Bahkan haram kita mendoakan dia. Kenapa haram? Kenapa? Kerana berlaku pada Rasulullah juga. Ketika pakciknya diambil sakaratul maut. Pakcik Nabi Abu Talib yang jaga Nabi dari kecil, yang membela Nabi ketika Nabi berdakwah. Tapi sayangnya dia tidak masuk Islam. Untuk pakcik dia. Pakcik, masuklah Islam. Kalau pakcik masuk Islam, saya jamin tempat pakcik kat syurga. Sebutlah la ilaha illallah kan. Nabi ajar pada dia. Tapi dia mendengar. Dalam masa yang sama, ketika itu ada ulama kata, Abu Talib hampir-hampir nak menyebut kalimah tu. Tapi sayangnya kerana ketika itu Abu Jahal pun datang. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad. Kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, ya Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Matilah dia dalam keadaan kufur. Lalu sedih tak Rasulullah? Sedih, kecewa. Dan Nabi pun berkata pada sisi mayat pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan berdoa supaya Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Lalu turunlah teguran Allah Ta'ala yang disebut dalam surah Taubah ayat 113. Tidak boleh mana-mana Nabi atau orang beriman mendoakan pada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Allah turunkan ayat itu sebagai teguran pada Nabi dan juga pada kita semua. Maka sebab itulah Nabi pun tak teruskan niatnya untuk mendoakan pakciknya. Kalau Nabi pun tak doakan pakciknya, kita pun tak boleh doakan pada orang kafir yang lain. Habis apa kita buat? Tak payah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumpa keluarga dia, ucap salam takziah. Boleh, boleh. Kita nak ziarah kawan kita meninggal dunia. Boleh. Pergi kat tokong dia ke, kuil dia ke, ziarah. Tengok dia dalam kasket tu, keranda tu. Bawa dia sampai ke kubur ke, ikut dia sampai tengok pembakaran ke. Boleh. Pati atas kematian ini. Cukuplah, balik. Tak payahlah kita pun pegang colok, sibuk je kan. Pasangkan kalung bunga kat gambar tu. Tak perlulah, itu cara mereka. Kita tak perlu ikut. Ikut ada batas dia. Ya. Baik. Jadi, inilah kalimah yang kita sebut bila berlaku pada kematian non-muslim pun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Ya, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Yang kedua, tuan-tuan. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Puan, apa dia? Oh, ada kertas. Nak bacakan ke? Tak. Okey. Ada soalan lain? Baik. Apakah soalannya? Pemilik kenderaan, bukan. Ingatkan pemilik kenderaan halafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan mereka yang pergi dalam keadaan mati aksiden? Okey. Adakah aksiden? Okey. Adakah mereka perlu melalui proses sakaratul maut sebelum mereka pergi? Baik. Soalan yang bagus. Kadang-kadang kita terfikir, orang tengah nazak ni seksanya nak meninggal. Payahnya sakaratul maut. Kalau orang meninggal aksiden tu senang je kan? Pam, mati terus. Tak payah melalui sakaratul maut. Tak ada proses nazak. Ataupun orang yang mati kena pancung, orang yang mati kena tembak kepala dia, mudahnya dia mati, tak payah nazak. Kita kena faham, sakaratul maut satu bab yang lain, nazak satu bab yang lain. Nazak tu ialah dalam keadaan proses manusia yang sakit, yang kemuncak. Kita nampak proses tu, sakit. Sakaratul maut ialah proses manusia, roh nak keluar dari jasad. Kata ulama, proses itu dilalui oleh semua orang. Semua orang, tak ada orang yang melepasinya. Kalau ada orang yang berjaya melepasinya, maka orang yang paling layak ialah Nabi Rasulullah. Tapi Rasulullah pun melaluinya.
Jadi orang yang accident meninggal terus, walaupun pada mata kasar kita melihat dia terus mati, sesungguhnya proses itu juga dia lalui. Kita nampak kejap, tapi baginya juga lama juga. Ya, bam, terus meninggal kan. Dia melalui proses tu, roh nak keluar tu sangat-sangat menyakitkan. Maka semua akan melaluinya. Tidak ada terlepas, walaupun sepatah kilat cara kematiannya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya puan. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih puan. Media sosial. Bila ada kematian Al-Fatihah, Islam dan Al-Fatihah, kita dapat viral cara orang Islam, cara orang Melayu buat bandingan. Orang Melayu Al-Fatihah, orang Melayu semua itulah macam banyak penjelasan dalam bab tu. Apa semua ada yang betul, ada yang tak betul. Ya. Dalam bab Al-Fatihah, kalau orang tu meninggal dunia, kita komen Al-Fatihah, salah ke tak? Salah. Sebab Nabi kata, ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita sebut Al-Fatihah? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Baca ke tak? Kan? Tapi dari sudut pembacaan boleh tak? Boleh. Bacalah. Nak baca sendiri pun boleh, tak payah tulis. Tengok berita kematian, kita macam Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Tak payah mention situ Al-Fatihah dan. Al-Fatihah dan. Tak perlu. Ya. Tapi kalau nak buat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah padanya. Itu bolehlah. Cuma kita nak betulkan sunnahnya, menerima berita kematian sama ada melalui lisan ataupun tulisan, balaslah dengan jawapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu nak baca Fatihah ke Al-Baqarah ke Al-Insan ke terpulang. Jangan pula lepas ni trend innalillahi wa inna raji'un Al-Baqarah. Bacalah tuan-tuan kan. Ya, begitulah keadaannya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey. Abang-abang tak ada lagi? Orang perempuan kita dah 2-0 dah. Okey. Baik. Yang kedua, orang baru meninggal dunia, kita tutupkan matanya. Ini sunnah. Mata terbuka, tutup mata dia. Jangan kita tengok, ya Allah, mata terbuka. Apalah yang dia buat masa hidup ni dulu? Apalah dosanya ni? Jangan. Itu sunnahnya ialah tutup kedua mata. Kalau matanya terbuka, kita guna alat ataupun bahan-bahan yang lain yang boleh membantu. Antaranya kita guna minyak. Minyak apa yang ada kat rumah? Yang selalu ada kat rumah. Minyak apa? Minyak masak kan? Minyak zaitun ke minyak masak ke? Ada kat rumah, guna. Guna minyak masak tu sikit, kita pun urut kat kelopak mata dia ni. Bagi matanya tertutup. Kalau guna minyak masak, pastikan minyak masak yang baru dalam botol tu. Jangan dah gorengkan keli semalam, bertakung 6 kuali tu kan. Ambil yang 6 kuali tu, jangan bazir kan. Dia pun ambil, dia peledak naikkan. Gosok kat mata mayat tu perlahan. Dia pergi, tengok-tengok kucing datang jilat. Ya, gunalah minyak yang baru. Sikit je pun, tak membazir kan. Sikit je. Lain daripada tu boleh guna minyak lain? Boleh. Minyak apa yang kita ada kat rumah. Kita guna lotion pun boleh. Untuk mengurut saja. Tapi jangan guna minyak cekapak. Terkebil-kebil mata mayat tu nanti. Pedih lah kan. Yang logik, ya. Sekiranya kaedah minyak tak jadi, kita dah urut-urut, terbuka lagi mata dia kan. Sudah, pula masuk ke dalam badan dia ni. Guna kaedah kedua. Apa dia? Kita cari batu-batu kerikil kat tepi jalan. Kecil-kecil, batu kecil-kecil tu kan, bisa sepah tu. Ambil. Dan sebelum kita letak kat mata mayat tu, basuh dulu. Confirmkan tu batu. Mana tahu tak kucing keras tu kan. Nampak lebih kurang mata, tak apa nampak kan. Dah letak batu ni, cair kan. Confirmkan dulu batu, bersihkan, jangan berat sangat, kecil je. Untuk meletakkan di atas mata dia sebagai pemberat. Ya. Jangan kata, alamak batu tak adalah, bata boleh tak? Bata pula pakai. Janganlah kita tergamak buat macam tu ya. Yang ketiga, tak ada batu. Time ni lah tak jumpa batu, selalu jumpa je. Dan apa dalam poket? Jumpa shilling 50 sen yang besar tu. Yang bukan yang emas tu, yang dulu kan. Gangsa tu. Kita ambil, letak dekat mata dia. Beratkan. Itu caranya lah. Ada setengah orang menolak kaedah ni. Dia kata tak boleh ustaz. Biasa orang Cina je buat letak duit kat mata ni.
Kita tak boleh meniru budaya orang lain. Kita kena faham bahawa itu mereka buat kerana adat mereka. Kita buat kerana kita nak jadikan itu sebagai alat sahaja. Dalam kaedah fiqh menyebut al-umuru bil maqasidihah. Setiap benda bergantung pada tujuan dia. Inna ma'amalu biniat, niat kita apa? Nak beratkan matanya. Jadi letakkan syirik itu di matanya sebagai pemberat saja, niat kita. Cuma kaedah ini jangan terlalu lama. Takut kita terlupa. Dah letak shilling 50 sen, tutup muka tu dengan kain, tiba-tiba call masuk. Jawab call. Betul abang dah meninggal. Jiran pun datang. Abang dah meninggal ke? Boleh tak cik nak masuk? Masuklah cik, tengok abah kat dalam tu. Dia lupa tadi duit shilling. Jiran tadi datang. Abah awak ni memang baik. Dialah orang yang paling pemurah, suka sedekah orang makan apa semua. Kita nak tengok boleh tak? Boleh. Diselak kain, astagfirullah, mata duitan. Sudah. Kecoh satu bandar Seri Putra. Keluar mastika. Mayat keluar mata duit. Jadi benda begini kena alihkan segera sebelum orang datang. Jadi waktu orang tak datang boleh kita duit. Masa orang nak datang, alihkan. Ya. Dan kena ingat, tulis betul-betul 50 sen. Ada orang tu tulis 50 je. Bila berlaku kematian dia dah keliru dah. Oranglah input. Biar besar sikit lah, tak apa kan. Tepek sini 50 selai, sini 50 selai. Tak jadi tuan-tuan, terbeliak lagi mata dia ada kan. 50 sen. Ya. Dan yang keempat, sekiranya kaedah duit shilling atau watu semua tak jadi, guna kaedah yang keempat, selotip kertas. Selotip kertas tu yang murah terkoyak tu kan, letak. Kenapa tak guna awal-awal kaedah ni? Dia kaedah ini bila gam tu melekat pada kulit, dia mudah tersiat. Kulit mayat ni dah rapuh, dia dah mati, jadi mudah tersiat. Maka ini kaedah yang terakhir, tak ada pilihan, gunalah kaedah ini. Ya? Ingat selotip kertas. Bukan tak boleh guna double tape, boleh. Tapi nak menanggal tu lah kesian kan. Tercabut habis bulu mata semua kan. Ya? Selotip bukan stapler Stapler guna gun pula. Tapi tuan-tuan, bagi saya yang terlibat juga dalam pengurusan jenazah non-Muslim, mereka menutup mata mayat, dia tak guna kaedah-kaedah ni. Dia guna kaedah letak gam pada mata mayat. Gam uhu pula tu 3M. Dia buka mata tu, dia titik macam air motam, tutup. Memang takkan terbuka selama-lamanya. Pengalaman saya ketika uruskan jenazah di hospital, kadang-kadang ada jenazah yang sampai bukan Islam. Dia duduk dalam kasket dia tu, keranda. Keranda dia tu pula ada cermin kat muka dia. Jadi kadang-kadang kita saja nak tengoklah rupa Cina tu macam mana. Saja ngintai, sudah siap mah? Tanya dia. Sudah mah kan. Mau hantar bakar saja. Okey. Bila tengok, mayat tu tersenyum tuan-tuan. Ayah, senyum mah saya tu. Husnul Khotimah. Senyum. Ala-ong kata dia. Saya pun keliru. Macam mana dia boleh senyum mayat ni kan? Dia ni orang Islam ke apa ke? Tapi dia mati dalam keadaan bukan Islam. Lalu sampailah ditakdirkan Allah, saya melanjutkan pengajaran saya dalam bab kematian ini di Filipina. Mula-mula saya ke Singapura, jumpa kawan saya, tanya apakah prosedur untuk bawa jenazah keluar negara dan sebagainya. Dia kata, pergi belajar Ustaz, pergi Filipina. Ketika itu, orang Islam boleh belajar lagi. Sekarang ni saya dengar, orang Islam tak boleh dah. Saya tak tahulah, batch terakhir ke apa. Waktu itu saya masuk, memang saya seorang je Islam, yang lain semua Kristian dalam college tu. Kita belajar pengurusan daripada awal jenazah tu terima ke hospital sehinggalah pembakaran. Semua saya buat. Termasuk make up mayat. Saya ada lesen muar tau. Tahu muar? Siapa-siapa ibu-ibu ada anak-anak nak tunang ke apa boleh panggil saya. Saya guna make up yang sama lah kan, jimat sikit. Baik. Apa yang berlaku? Mayat tadi tu dia nak tutup mata mayat tu, dia guna apa? Dia guna gam. Okey, saya belajar. Tutup mata guna gam. Kemudian mayat itu akan melalui proses embalming. Kita ada video saya nak tunjuk tuan-tuan. Wan, buka video jap. Satu video tuan-tuan ya. Jenazah itu perlu dibuang segala cecair kaviti dalam badannya dan dimasukkan cecair yang baru, iaitu formalin. Ini prosesnya. Saya akan cerita secara detail apa yang berlaku pada mayat-mayat kita juga. Awak ni
Ini adalah satu bentuk rakaman ketika Astro Awadi datang ke pejabat saya. Dia nak minta saya tunjukkan, saya tunjuk video pada dia. Dia nak video saya tu, saya kata tak boleh, ini bukan tayangan media. Kalau nak tengok video ni betul-betul, buat grafik. So dia pun buat grafik sendiri. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah ilustrasi ni. Nampak tak belah sini? Tak nampak tak apa, saya bagi satu video lain nanti. Okey, boleh buka? Tak keluar lagi? Mike. Semua jenazah yang diimport atau Kenapa? diekspor perlu menjalani proses audit. Mayat-mayat ini akan melalui proses iaitu kita akan keluarkan, cari dua urat dalam badan ini. Itulah kita urat akri dan B. Yang mana dua-dua urat ini akan keluar untuk memasukkan cecair protein ke dalam badan mayat. Kita akan gunakan lebih kurang jenazah keluarga dalam proses kita cecair protein yang bertujuan untuk mengawet mayat supaya dia dapat bertahan lebih lama dan juga memecahkan darah yang tertukar dalam badan mayat. Sampai itu, bila ubat itu masuk atau hormon itu masuk, maka dia akan meninggal keluar darah. Untuk berbatas badan kita ini ada cecair. Maka sebagai itu, ia darah semua yang dibuat keluar. Maka kedua pula, ialah untuk kita kaedah yang dinamakan sebagai cavity embalming, iaitu satu kaedah membuat segala cavity ataupun organ-organ dalam badan. Iaitulah selain daripada darah tadi, organ-organ itu ialah jantung, hati, perut, kulit, ginjal, semua yang perlu dibuat keluar, divacuum keluar, dan itulah punca mayat cepat mereput dan membusuk, dan dia akan dirodok daripada perut ini naik ke atas. Kita tersebut dia menggunakan satu program dan seterusnya organ semua akan dibuang ke satu septik, dan setelah itu barulah mayat akan dibuang. Baik, itulah proses embalming. Ya. Satu proses yang mana kita keluarkan darah cavity, dia melalui 4 kaedah. Dia ada 4 kaedah. Pertama, namanya ialah surface embalming. Surface embalming ni apa dia? Kaedah yang mana kita gunakan cecair formalin, letak pada rongga terbuka pada badan mayat, mata, hidung, telinga, kita ambil kapas, subat. Dan juga badan yang lain. Ya. Ini kaedah biasanya kita guna juga pada ikan-ikan di laut. Nelayan-nelayan selain dia guna ais untuk mengekalkan kesegaran, melambatkan proses pereputan, dia akan gunakan formalin. Ini proses biasa. Kalau kita nampak kat kedai-kedai tu, segar lah ikan ni, bila tangkap ni? Minggu lepas. Segar. Dia bukan simpan dalam aquarium memang dah mati ikan dia tu. Dia letak benda tu. Alright? Yang kedua namanya ialah hypodermical embalming. Satu keadaan yang mana kita suntik lebih kurang 5 liter formalin ke dalam tubuh badan mayat. Dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini, tang sini, semua 5 liter dia cucuk. Itu kaedah yang biasa kita guna bagi jenazah orang Islam yang nak terbang ke luar negara. Orang India ke, orang Pakistan ke, orang Bangladesh ke, orang Indonesia ke, yang menetap kat sini, keluarga kata nak bawa balik. Inilah proses yang kita gunakan. Yang ketiga, baru proses tadi, iaitu proses yang mana namanya ialah arterial embalming. Kita keluarkan arteri dalam badan mayat, masukkan 12 liter formalin dalam badan mayat. Dalam badan kita, dewasa, ada 5 atau 6 liter darah. Semuanya akan ditolak keluar bila formalin itu masuk. Melalui vein dia keluar. Alright? Dan yang keempat, namanya ialah cavity embalming. Setelah darah dah buang keluar, ubat dah masuk, barulah kita guna kaedah troka. Nampak ni besi troka saya bawa. Di hujungnya tajam, di kelilingnya ada lubang-lubang, belakangnya ni ada satu kawasan lubang untuk masukkan pipe, tube.
Dan kita akan tebuk satu lubang dekat perut mayat, atas hari-hari sikit, bawah perut. Satu lubang inilah yang akan merodok macam tadi. Zam, zam. Kita akan hancurkan segala organ dalam badan mayat. Mayat ni kita hancurkan, kemudian disedut keluar. Vacuum. Sedut guna vacuum, bukan saya sedut. Tak ada. Zam, zam, zam. Nampak tak? Sedut. Macam mana nak tahu dah habis ke belum? Dia macam kita minum air, teh ais kat mamak tu kan. Air dah habis, tapi mulut nak sedut lagi. Tinggal ais je kan. Apa bunyi dia keluar? Krong. Macam itulah macam dia. Jangan terbayang-bayang pula nanti ya. Jadi ini proses yang mana makan masa 1 hingga 2 jam. Dilalui oleh semua, kebanyakan jenazah orang bukan Islam. Sebab biasanya mereka ini bila ada kematian, dia akan simpan mayat dalam 3 hari, seminggu, 2 minggu untuk proses keagamaan mereka. Itu standard. Jadi nak melambatkan proses perebutan, mereka guna kaedah ini. Kita orang Islam tak melalui kaedah ini. Namun bagi jenazah yang nak bawa ke luar negara, yang saya sebut tadi kaedah pertama dan kedua, surface dan injection tadi, hypodermical tadi. Tapi bagi orang Malaysia yang meninggal di luar negara, ketahuilah hampir majoriti negara-negara bila nak bawa balik ke Malaysia, kaedah ini digunakan pakai. Semua. Ya, di Malaysia saja yang tidak meletakkan undang-undang ketat dalam bab ini. Singapura macam tu, Thailand macam tu, Indonesia begitu. Ya. Sebab itulah Nabi pesan, tak ada hal. Tapi kerana dia tahu betapa besarnya pahala ke bumi kat mana tempat dia meninggal dunia. Ya bang. Ya bang. Secepat mungkin. Baik. Okey. Terima kasih. Pertanyaannya secara ringkasnya ialah bagaimana kaedah yang disebut kita kena segerakan urusan jenazah. Bagi non-Muslim, mereka 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu. Kita orang Islam ni apa yang disebut segera? 3 perkara Nabi sebut, bila sampai waktunya jangan kamu lewatkan. Pertama, solat. Masa waktu segera solat. Kedua, sekiranya ada anak dara yang dah cukup usianya, dah berjumpa dua-duanya, segera nikahkan. Yang ketiga, bila ada kematian, segera kita uruskan. Dan makna kata 3 perkara ini jangan dilewatkan. Adakah maksud jangan dilewatkan ini satu perkara yang wajib ataupun ia satu perkara yang pilihan? Ulama bincangkan dalam bab ini. Maka dapatlah dirumuskan bahawa kita ambil perbandingan satu-satu dalam bab solat. Contohnya Zuhur sekarang 1.30. 1.30. Kita semayang 1.30, asal azan, lepas tu terus semayang. Itu di awal waktu sebaik-baiknya. Kalau seseorang itu, dia tak ada apa-apa kerja pun, dia duduk kat rumah, pukul 3 baru dia semayang. Berdosa ke tidak? Dosa? Betul ke berdosa? Pukul 3 dia solat. Adakah dikira sebagai melewat-lewatkan solat? Itu pertanyaan dia. Pukul 3, asal pukul 4.30. So, 1.30, asal 4.30, pukul 3 baru dia solat. Dosa ke? Jawapannya, tak berdosa. Bukan saya galakkan tuan-tuan semayang pukul 3, tidak. Tapi nak katakan dari sudut hukum, tak berdosa. Tapi dia tak dapat pahala solat di awal waktu. Semayang-semayanglah. Yang dikatakan melewat-lewatkan solat ni di hujung waktu. 4 suku baru nak semayang asar, semayang Zuhur. Padahal waktu sebelum tu banyak, tapi sengaja leka untuk TV apa semua, 4 suku baru nak semayang. 4.20, dekat-dekat asar hujung-hujung baru nak semayang. Ini yang melengah-lengahkan waktu. Adapun kata ulama, di dalam waktu tu nak solat bila-bila pun boleh. Ya, anytime pun boleh. Jadi di sini kita katakan bahawa pahala menyegerakan itulah dapat. Kalau tak, pukul 2-3 dia tak dapat pahala tu. Tapi solat tetap buat. Sah. Begitu juga dalam pengurusan jenazah. Sebolehnya segerakan. Sebab pertama, kita tak nak jenazah ini terbuka aib dia. Apa dia? Bau dia, rupa dia berubah, orang nampak dia dalam keadaan yang busuk, yang dalam keadaan tak terurus. Maka segera tutup aib dia. Meninggal kalau boleh terus kebumikan.
Namun, berapa lama tempoh yang disebut tu? Umum kita tahu bahawa proses perebutan mayat berlaku dalam tempoh 4 hingga 6 jam. Berlaku. Dia bermula daripada dalam badan, bau darah tu akan naik. Proses dalam luaran, dia berlaku setelah 12 jam. Baru kulit dia akan gugur sikit. Setelah 24 jam, baru badan dia mula membiru. Naik 48 jam, badan dia akan mula lebam kat belakang dia. Atas dah mula kuning. Kuning, macam kuning langsat tu. 72 jam, badan akan membengkak, kulit akan luruh, berminyak dan akan keluar akan ada langau terbang kat dia. Di sini proses dia berlaku. Jadi kalau kita tengok dalam masa 1 hari, dalam masa 24 jam, mayat itu hanya berubah dari sudut dalaman dia. Luaran masih lagi sifat asal dia. Ya. Maka tidaklah dikatakan segera waktu tu wajib segera-segera. Melainkan kalau tak ada apa-apa kekangan, kita pun tak nak lama-lama terus kumi. Itu yang paling baik. Pertama. Yang kedua, sekiranya kalau ada keluarga lain on the way, kita banyak kes yang mana meninggal dekat katakanlah pagi. Oi, keluarga daripada Kedah dalam perjalanan ni, dia meninggal pukul 8 pagi. Orang kata nak kebun pukul 11 pagi. Logik ke daripada Kedah sampai pukul 11 tak sempat. Jadi macam mana nak buat ni? Boleh tak saya nak kumi lepas Zuhur? Tak boleh kata orang. Yang datang. Sampai-sampai dah siap ke bumi. Nangis tak ada? Nangis. Abah dah meninggal, aku tak dapat tengok. Apa berlaku? Bergaduh adik-beradik. Putus hubungan saudara mara. Merajuk, tak bertemu tahun-tahun. Ini biasa. Cuba kita ambil masa sikit, selagi mayat tu sempurna. Ya, bila nak ni? Dalam 4 jam lagi. Sekejap. Boleh kita ke bumi pasal, kita bagi peluang. Melainkan mayat itu dalam keadaan uzur, accident kau, ditemui dah 2 hari meninggal, dah reput, maka bagi tahu dia minta maaf, keadaan mayat ni sangat melaikan, dah uzur, sangat melaikan, dah uzur, kita kena segerakan. Maka orang tu kena fahamlah. Tapi kalau dia baru meninggal, bagi peluang. 1 hari mayat belum reput lagi. Siapa yang berhak buat keputusan? Waris. Bukan badan khairat, bukan pihak masjid, bukan tuan imam, bukan ustaz yang menguruskan. Tak ada. Ke bumi pukul 11 pagi. Boleh tak ustaz saya nak ke bumi pukul Zuhur? Tak boleh, pukul 11. Dia tak boleh buat keputusan. Waris yang berhak. Tapi kalaulah dia kata kita kena ke bumi segera, petang saya tak ada. Kalau pagi ni saya ada. Kalau waris nak ke bumi pukul lepas Zuhur, saya serahkan kepada waris. Saya nak balik. Jadi waris kena fahamlah. Alamak, siapa pula nak uruskan? Okeylah, pukul 11 lah. Terpaksa lah kan. Jadi di sini nak beritahu bahawa penetapan waris. Dan jangan kita lewatkan sampai lebih daripada 24 jam. Itu dah berubah sifat dia. Kena faham Sebab Nabi pun dikebumikan setelah hari ketiga kematiannya. Meninggal pada hari Senin. Wafat pada hari Senin. Dan riwayat menyebut hari Rabu baru disemadikan. Kenapa? Nabi kata, wahai Abu Bakar, bila aku meninggal dunia, yang pertama sekali yang ada bersamaku ialah Allah. Keluarlah kalian. Jangan ada. Kemudian malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain akan solatkan jenazahku. Kemudian ahlul baitku datang solat jenazahku. Kemudian barulah jemaah daripada kalangan sahabat. Kemudian jemaah daripada kaum muslimin, jemaah daripada kaum muslimat. Maka ramai orang datang. Ini Rasul meninggal ni. Sampai jenazah tu ditunda sampai 2 atau 3 hari. Ya, selain daripada itu kerana nak memilih khalifah. Itu antara sebabnya lah. Ya, baik. Jadi jawab tadi soalan tadi ialah tempohnya tu jangan terlalu lama. Sekiranya tak ada apa-apa masalah pada mayat, bagi ruang pada waris sehingga selesai. Alright, soalan? Ya, puan. Ada soalan lain? Kak? Ya. Baik. Baik, terima kasih. Ada tak larangan ketika orang datang ziarah tu, kadang-kadang nak tengok kan? Boleh tak tengok muka? Baik. Dia tidak kata larangan secara mutlak. Tapi ia adalah hak waris. Nak membenarkan atau tidak. Waris tu siapa? Anak-anak, ya, isteri atau suami. Saya nak tengok jenazah, boleh tak? Orang masjid, pihak menguruskan jenazah, sesiapa saja, dia tak berhak. Nak tengok jenazah ke? Buka. Tak boleh. Dah kapan dah ni? Kena minta izin waris. Bang, saya minta izin, ada orang nak tengok. Tak boleh? Tak boleh lah. Buka lah, baru boleh buka. Jadi, sekiranya waris benarkan, tengoklah.
Tapi dalam masa yang sama, Nabi pernah melarang sekiranya mayat itu mengaibkan. Sebagaimana yang berlaku kepada kematian Sayyidina Hamzah, pakcik Nabi yang meninggal dunia dalam keadaan menyayat hati. Badannya hancur kan. Ketika saudara perempuannya datang nak melihat jenazah Hamzah, berlari. Nabi perintahkan anak buahnya, tahan perempuan tu, jangan bagi tengok jenazah Hamzah. Nabi tak nak dia akan trauma, dia boleh jadi gila melihat jenazah yang dalam keadaan aib begitu. Maka ini sunnahnya, kalau jenazah dalam keadaan yang mengaibkan, jangan bagi orang tengok, melainkan keluarga tu betul-betul bersedia, kita kenal dia. Saya pernah uruskan jenazah mayat yang hilang, orang tu meninggal pada satu Ramadan, orang tua, dan tak ada siapa tahu dia ke mana. Anak dia cari, jumpa balik 11 Ramadan, 10 hari, dekat tepi jalan besar dalam longkang. Rupanya dia tergelincir ke apa tak tahulah. Hujan, panas, binatang apa semua menyebabkan mayat tadi tinggal tulang aja. Pengecaman hanya melihat baju saja. Anak dia yang lelaki dan cucu lelaki tengok, menangis. Kita uruskan mayat tu secara sempurna. Saya akan tunjuk, boleh tunjuk. Kejap. Bang, saya tunjuk satu contoh ya. Pusing dah tak ada Okey. Ini contoh jenazah yang tinggal tulang. Nampak? 10 hari dia baru meninggal. Ya, legs. Alright. Jadi, apa kita nak buat kalau keadaan macam ni? Saya kata keluarga lain tahu tak? Tak tahu Ustaz, kami tak tahu nak cakap macam mana, kata anak lelaki dia. Tak apa, jangan bagi tahu. Kita uruskan secara sempurna. Next. Saya uruskan, saya mandikan seketul-seketul tengkorak dia apa semua tu. Saya susun ikut badan dia. Okey lagi. Begitulah kaedah mandi dia. Lagi. Dan kain kapan kita bentang siap-siap, ukuran yang sama macam jenazah biasa, saya letak kedudukannya, tengkorak dia. Okey. Mana daging ke perut dia yang tak hancur, kita balut dengan kapas. Saya bentukkan macam tu. Kemudian setelah dikemaskan semua, letak plastik nak tahan aliran darah apa semua. Kemudian dibalut dengan tebal kapas. Dan saya balut macam mana keadaan jenazah. Kapas tu yang tebal. Okey lagi. Saya letak pula dengan kain pelekat. Nampak macam bentuk mayat lengkap. Jadi, bila dalam keadaan sempurna macam ni, keluarga datang nak tengok. Boleh tak? Boleh, datanglah. Ustaz, saya nak tengok ayah saya, kata anak perempuannya. Saya kata, minta maaf, jenazah dalam keadaan uzur. Saya tak boleh nak bagi. Abang pun tak izinkan. Boleh tak saya peluk-peluk lah? Dia peluk. Jangan kasar-kasar, peluk perlahan. So, bila dia tengok mayat dalam keadaan begini, maka dari sudut logiknya, dia tidak akan trauma. Dia tidak akan terlalu sedih. Sampai mungkin berminggu-minggu, bertahun-tahun dia teringat ayah dia begitu. Maka di sinilah kita kena jaga perasaan hati waris. Kalau mayat yang mengaitkan, jangan tunjuk pada orang. Sebab itu bagi kaedah orang bukan Islam, mayat yang meninggal dunia, dia akan minta make up macam mana dia hidup. Dia ada gambar dia kan, saya nak make up macam ni. Lipstick warna merah sikit, yang ni warna ni, mascara ada apa semua. Itu saya belajar tu tuan-tuan. Make up. Ni foundation apa pakai ni? Saya tahulah tebal dia apa semua kan. Ya. Make up supaya keluarga datang tengok. Dia sedih tapi hati dia rasa seronok. Macam kita tengok mak ni macam tidur je kan. Ya. Kita ziarah orang, tengok apa keadaan mayat, kita cakap baik-baik kepada waris dia. Ya, arwah ni macam tidur je. Anak dia dengar, sejuk hati dia. Cuaca sekarang tenang je kan, mendung je kan, baik arwah ni. Itu cara nak ucap takziah, menghiburkan hati orang yang orang waris yang kematian dan keluarga. Alright? Okay, settle. Baik, soalan dia. Assalamualaikum Ustaz, gigi palsu. Gigi palsu pula. Macam mana dengan gigi emas yang ditanam kekal, perlu dicabut atau sebaliknya? Gigi palsu. Cuba kita next. Okey. Nanti saya jawab. Gigi palsu ni saya jawab, ada segmen dia. Okey. Yang ketiga, ada soalan tu simpan je Sumbatkan kapas ke dalam kedua lubang hidung dan telinga jenazah. Orang baru meninggal belum mandi kapan. Letak kapas ke hidung dia, telinga dia, mulut dia. Untuk apa? Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan apa? Binatang masuk. Betul?
Anjing, kucing, binatang. Serangga, nyamuk, lipas, lalat, semut, dia akan datang, maka kita blok dia punya hidung daripada masuk. Sebab dia dah tahu dah dalam badan mayat ni dah reput. Jadi semut ni dah pesan. Dan juga untuk mengelakkan cecair dalam badan mayat mengalir keluar. Ya. Kita sumbat kapas dengan jumlah sekadar yang sesuai, sekadar yang boleh. Saya kena mention banyak kali, sekadar yang boleh. Ya. Sebab orang kita bukan buat sekadar yang boleh, selagi boleh. Kapas tu sumbat selagi boleh. Boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Bila kita nak urus mayat, apa kembang sangat hidung mayat ni? Tarik kapas, la ilah longwah daripada tekak ni kapas tu. Oh, jangan kejam sangat pada mayat. Sikit saja tuan. Nak tutup aja. Ya. Kemudian kita akan yang keempat, keluarkan gigi palsu, abang Hasan tadi. Dan tutup mulut jenazah. Gigi palsu ni yang keluar masuk tu keluarkan segera. Takut dia tertelan. Mana gigi atuk ni? Lah kat tekak ni macam mana nak keluarkan? Payah dah kan. Jadi keluarkan segera sekiranya gigi itu memang jenis yang tak kekal. Yang biasa malam-malam atuk kita tidur, dia letak dalam cawan. Kelekung, ada air kan. Besok pagi subuh dia bangun, pakai balik. Cucu datang tengok, air apa tu? Dia pun minum. Cerdik cucu tu kan. Jadi gigi tu keluar-keluar, kita kena keluarkan terus. Kecuali gigi kekal. Macam soalan tadi, gigi emas macam mana? Gigi kekal yang ditanam dalam gusi, termasuk gigi emas ke apa saja yang letak dalam tu, tak boleh nak cabut, maka jangan pandai-pandai nak minta pelayar. Minta pelayar? Ni tak boleh ni. Bismillahirrahmanirrahim, dia cabut obat. Tak. Ya Allah, gigi betul, tersilap. Masalah lain pula timbul. Kalau tak boleh cabut secara normal, biarkan sahaja. Walaupun tu gigi emas 916. Sayanglah boleh jual ni. Ada harga dah ni. Biarlah waktu hidup tak nak cabut kan. Ataupun yang dia letak besi kat gigi tu, apa tu? Braces. Siapa yang pakai braces tu ingat sikit. Bila meninggal nanti, minta screwdriver, cungkil. Boleh tak? Tak boleh. Selamat kan siapa pakai braces. Jangan cungkil, jangan nak korek ke apa ke, biarkan sahaja apa sahaja pada badan mayat yang melekat, tak boleh dicabut, biarkan. Termasuk dalam bab tatu, termasuk dalam bab Q-tag dan kuku tu. Tatu, badan dia tatu gambar rimau, gambar naga kan. Kemudian dia meninggal dunia. Macam mana nak buat ni? Ataupun gambar salib I love Jesus. Dulu mungkin dia Kristian, kemudian dia convert masuk Islam, tak sempat nak buang, meninggal. Macam mana ni I love Jesus, St. Mary, semua dia buat. Kita nak buat macam mana ni? Ambil pisau sagat macam apple. Boleh ke? Tak boleh. Jangan buat macam tu. Lalukan air sahaja. Tak payah nak gosok, tak payah buat kasar-kasar. Ada tak dawai besi kat sini? Dawai besi, dawai periuk tu. Dia penggahar. Jangan kejam. Ya. Apa saja pada badan mayat termasuk tatu yang tak boleh dibuang, biarkan. Lalukan air saja. Kuku pakai Q-tag tu. Jangan nak patahkan kuku dia. Korek-korek guna pisau ke apa, tak perlu. Biarkan saja. Ni rambut berkala. Warna merah, warna hijau, warna kuning. Traffic light dah kan? Berkala. Macam mana nak buat ni? Ambil mesin tu, potong rambut dia, botak dia. Boleh ke? Tak boleh. Jangan botakkan rambut dia, jangan potong ataupun selai rambut dia. Tak boleh. Habis nak macam mana berkala-kala ni? Kami dah guna sabun, dah guna shampoo, dah guna Clorox, semua tak hilang. Macam-macam cara dah guna tak hilang. Biarkan. Nak buat macam mana? Kita lalukan air sahaja. Jangan kita sakiti mayat. Itu bahagian dia. Ya? Mudah saja urusan jenazah ni. Kadang-kadang orang kita ni terlalu detail sangat nak urus mayat. Kita mandi mayat, 15 minit siap dah. 15 minit, 20 minit. Ada orang 1 jam mandi mayat. Bila kita tengok apa dia buat, rupanya dia buat package detailing. Detailing kan. Bukan cuci biasa, cuci detailing. Bayar mahal sikit kan. Macam cuci kereta pula kan. Celah kuku pun dia nak korek. Ni air ni. Ni nak masukkan hidung kat air. Sumak paip. Keluar sini. Senang ni. Habis kahak semua keluar. Memanglah kita boleh buat macam tu. Mayat tak menjerit. Cuba kalau buat kepada orang hidup, menjerit tak dia? Menjerit.
Nabi kata dah, kalau kamu patah-patahkan tulang orang mati, mereka juga sakit seperti mana kamu patah-patahkan tulang orang hidup. Apa kita buat pada mayat? Dia sakit juga macam mana orang hidup sakit. Jangan seksa mayat. Jangan masuk air kat hidung. Ada orang nak buang najis. Najis ni, dia buat macam roti canai. Lipat tu. Buat macam ni. Beria sangat nak gelek. Baik dia guna penggelek tu kan. Kenapa? Najis kena buang. Tangki najis kita belah kiri. Tak payah usik belah lain ni. Ni appendix. Urut perlahan sebelah kiri. Dan urut tu bukan tekan. Kita bukan suruh buang segala usus dalam tu. Buang najis kat ujung-ujung, kat bahagian tubuh ujung-ujung tu je. Dan kita ambil jari kita ataupun tangan, bersihkan di luar. Di luar guna kain. Kalau ada kesan pada kain tu, ada najis lagi, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Tak payah beria sangat tengok. Ada lagi lah. Masuk pipe, keluar. Keluar najis je. Jangan seksa mayat macam tu, kesian dia. Ya. Mandi mayat ni sempurna sebaik mungkin je. Dia tak adalah detail macam tu kita buat, ya. Jangan sakiti mayat. Baik. Tutup mulut jenazah, ambil kain panjang, tutup daripada dagu ni, ikat atas. Macam mana ikatan pocong. Nama dia ikatan pocong. Tutup bawah ni, naik ke atas macam dalam gambar ni. Ya. Kita panggil hantu pocong. Perkataan pocong tu asalnya daripada ikatan tadi. Ikatan pocong. Dapat ke orang kita, hantu pocong. Bandar pucung, Felda pucung. Semua nak pucung. Baik tuan-tuan. Selesai bab yang perkara yang keempat. Kita ada masa sikit lagi sebelum kita berhenti kejap. Dah sampai ke saya punya partner? Ya betul. Sampai dah, insyaAllah. Okey, saya ambil sikit lagi. Yang kelima, tukar pakaian jenazah dengan pakaian bersih dan mudah ditanggal. Pakaian jenazah ni kita buka waktu dia baru meninggal. Sebab badan dia masih lembut. Setelah tempoh 2 hingga 4 jam, badan dia keras. Bila badan dia keras, maka terpaksa kita gunting baju tadi. Sayanglah baju tadi lawa. Boleh jual lagi, boleh jual bandel ke, pakai lagi ke kan. Lawa lagi. Kita pergi gunting pula kan. Sebab tu baru meninggal. Jangan kita tengok saja. Buka baju, buka seluar, letak kain, tutup aurat dia, depan, belakang. Kalau orang perempuan, pakaikan kain tudung kat rambut dia. Setengah orang bila saya uruskan jenazah, saya datang ke tempat dia, jenazah perempuan, tengok, buka muka, nampak rambut. Kak, kenapa tak tutupkan tudung orang ni? Tak apalah ustaz, dia free hair. Semua orang kenal rambut dia macam mana. Dia bagi alasan orang tu free hair. Dia waktu hidup dia free hair, dia punya pasal. Tu bahagian dia. Tapi kalau dia meninggal, fardu kifayah. Kita yang menanggung. Tutup aurat dia sebaik mungkin. Jangan bagi orang nampak. Ya, kita kalau ternampak aurat, kita yang menanggung dosanya. Alright? Baik, kita rehat dulu sekejap. Siapa nak pergi toilet ke apa ke, silakan. Dan dalam masa sama, siapa nak stay, kita dengar penerangan daripada sahabat saya, mewakili Wasiat Shop, yang mana menerangkan tentang pendedahan mengenai pengurusan harta pusaka.